Berhadapan masuk Yang Berhormat Dato' Haji Rubiah binti Haji Wang, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, diiringi oleh Div Berhormat. Para hadirin dimohon untuk terus berdiri bagi sama-sama menghormati dan menyanyikan lagu negaraku. Terima kasih. Para hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam luar bandar sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang Berhormat Dato' Haji Rubiah binti Haji Wang, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Yang berbahagia Datuk Cik Murad Sayang Beramjan, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Yang berbahagia Datuk Hajah Safiah binti Datuk Muhammad Nur, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakwa. Yang berusaha Puan Nuraina binti Mastuki, LIS Abdul Hanan, Pengarah Institut Kemajuan Desa Infra. Pengurus-pengurus besar agensi Lembaga Kemajuan Wilayah, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Ketua-Ketua Jabatan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Setiausaha Bahagian Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Presiden Pertubuhan Pengusaha Homestay Malaysia, Presiden Persatuan Kampung Stay dan Homestay Malaysia, rakan media, barisan para pendidik Institut Kemajuan Desa Infra, para graduan Sijil Convocation Program Pembangunan Kemahiran dan Kompetensi tahun 2023, tuan-puan para hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang diucapkan ke Majlis Convocation Program Pembangunan Kemahiran dan Kompetensi Institut Kemajuan Desa Infra tahun 2023. Majlis merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Yang Berhormat Dato' Haji Rubiah binti Haji Wang, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, kerana sudi meluangkan masa berada bersama-sama kita pada petang yang berbahagia ini. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis, marilah kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Nazrul bin Abdullah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami berhimpun pada petang ini kerana-Mu ya Allah untuk mengisi seluruh ruang hidup kami dengan ibadah kepadamu sesuai dengan firman-Mu yang mulia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
yang bermaksud sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya padamu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Kerana tidaklah aku menyekutukannya dan aku adalah bergolongan orang Islam. Allahumma ya Rahman ya Rahim, dengan kemuliaan-Mu kami mendatangkan memohon rahmat, limpahkanlah taufik, petunjuk dan inayah-Mu bersama dengan Majlis Convocation Program Pembangunan Kemahiran dan Kompetensi Institut Kemajuan Desa Infra tahun 2023 yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Hajah Rubiah binti Haji Wang, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Allahumma ja'ala khaira a'marina akhirahu wa khaira a'malina khawatimuhu wa khaira ayyamina yauma alqaka fi. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah usaha penglibatan dan keterampilan peserta yang telah berjaya menamatkan khusus pada hari ini. Ya Allah ya Tuhan kami, semarakkanlah semangat dan daya saing mereka dalam membina sikap dan kemahiran. Ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah keazaman dalam diri mereka untuk terus berusaha dan berjaya seterusnya membina kehidupan yang sejahtera. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustaz Nazrun bin Abdullah atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dihormati, Majlis Convocation Program Pembangunan Kemahiran dan Kompetensi tahun 2023 ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan dan meraihkan graduan-graduan yang telah berjaya menamatkan kursus seperti berikut. CJ Kemahiran Malaysia SKM Tahap 2 Operasi Homestay seramai 9 orang. CJ Kemahiran Malaysia SKM Tahap 2 Operasi Homestay secara PPT seramai 44 orang. CJ Kemahiran Malaysia SKM Pegawai Latihan Vokasional seramai 10 orang. Dan khusus pemandu pelancong alam semula jadi setempat fokus masyarakat orang asli seramai 11 orang. Dengan ini diisytiharkan pembukaan Majlis Convocation Program Pembangunan Kemahiran dan Kompetensi Infra tahun 2023. Yang Berhormat Datuk serta hadirin yang dihormati, sebagai pembuka tirai ucapan, majlis dengan hormatnya menjemput Yang Berusaha Puan Nuraina binti Masduki alias Abdul Hanan, Pengarah Institut Kemajuan Desa Infra, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berhormat Datuk Hajah Rubiah binti Haji Wang, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Yang berbahagia Datuk Cik Murad Sayang bin Ramjan, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KKDW. Yang berbahagia Datuk Hajah Sapiah binti Datuk Muhammad Nur, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakwa. Pengurus-pengurus besar Agensi Lembaga Kemajuan Wilayah KKDW. Ketua-ketua jabatan di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, setiausaha bahagian, Presiden Pertubuhan Pengusaha Homestay Malaysia, Presiden Persatuan Kampung Stay dan Homestay Malaysia, barisan para pendidik Institut Kemajuan Desa Infra, para graduan bagi Majlis Convocation Program Pembangunan Kemahiran dan Kompetensi tahun 2023, dan tuan-tuan dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Pertama sekali, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya jua kita dapat bersama-sama pada petang ini bagi Majlis Convocation Program Pembangunan Kemahiran dan Kompetensi Institut Kemajuan Desa Infra, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Alhamdulillah, di kesempatan ini saya ingin menzahirkan penghargaan pihak Infra dan setinggi-tinggi terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Hajah Rubiah binti Haji Wang, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, yang sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada petang ini bagi merasmikan dan seterusnya menyampaikan sijil kepada graduan-graduan bagi program pembangunan kemahiran dan kompetensi Infra. Untuk makluman Yang Berhormat Datuk, yang berbahagia Datuk, tuan-tuan, puan-puan dan para graduan sekalian, pada tahun 2023
2023 ini, Infra telah melaksanakan sebanyak 4 kursus persijilan di bawah program pembangunan kemahiran dan kompetensi di bawah sektor latihan Infra. Justru itu, majlis pada petang ini diadakan bertujuan mengiktiraf dan menyampaikan sijil kepada 74 orang pelatih atau peserta kursus yang telah menyempurnakan kursus-kursus mereka dan layak menerima persijilan di Pusat Bertauliah Infra. Maka secara rasminya, kesemua penerima sijil pada hari ini akan menjadi alumni Infra. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada kesemua graduan Infra yang bakal dipersijilkan melalui 4 kursus, iaitu kursus SKM Operasi Homestay tahap 2 tahun 2023, kursus SKM Operasi Homestay tahap 2 secara pengiktirafan pencapaian terdahulu atau PPT bagi tahun 2023, kursus pemandu pelancong berkemahiran alam semula jadi setempat fokus kepada masyarakat orang asli bagi tahun 2023, dan kursus sijil pegawai latihan vocational atau VTO tahap 3 tahun 2022 dan tahun 2023. Yang berhormat Datuk, yang berbahagia Datuk, tuan-tuan, puan-puan dan para graduan sekalian, untuk makluman sebagai sebuah institusi latihan dan pendidikan di bawah KKDW, amanah yang diberikan kepada Infra adalah besar untuk memastikan masyarakat luar bandar diperkasakan, terutamanya dari segi pembangunan modal insannya. Infra mengurat langkah dalam penganjuran kursus-kursus berkaitan dengan pelancongan desa bermula dari tahun 2000 dengan kelulusan oleh Mesyuarat Majlis Penasihat Infra pada tarikh 24 November tahun 2000 bagi pelaksanaan kursus pelancongan desa yang memberikan penekanan kepada program homestay. Pada mesyuarat yang sama, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia atau MOTEC telah mengiktiraf Infra sebagai satu-satunya institusi yang diberikan kebenaran mengendalikan kursus-kursus pelancongan yang akan dijadikan perintis kepada kursus-kursus lain berkaitan pelancongan desa di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar pada ketika itu. Selanjutnya, pada tahun 2001, kursus pelancongan desa telah ditukarkan namanya kepada kursus asas homestay, dan tahun 2007 pula, hasil dari proses pemurnian modul-modul dan penjenamaan semula oleh unit latihan MOTEC, bahagian pembangunan kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, bahagian pembangunan usahawan MEDAC, Presiden Persatuan Homestay dan pengurusi JKKK dari kampung-kampung yang terpilih. MOTEC juga telah mengiktirafkan modul khusus asas homestay dan dijadikan sebagai salah satu syarat wajib kepada bakal pengusaha untuk menghadiri dan memperolehi sijil penyertaan dari Infra sebelum mendaftar perusahaan homestay di bawah MOTEC. Perkara ini telah dimasukkan ke dalam garis panduan pendaftaran program homestay bagi tahun 2007 dan terpakai sehingga kini. Pada tahun 2008, kursus SKM Operator Homestay bagi tahap 2 dan kursus SKM Penyelaras Homestay bagi tahap 3 telah diluluskan pelaksanaannya hasil kesepakatan Ahli Mesyuarat Majlis Penasihat Infra dan Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan atau MPKK tahun 2008. Pada tahun 2014, hasil dari kajian semula NOS secara menyeluruh oleh pihak JPK, maka Infra telah menggunakan nama baharu bagi kursus-kursus SKM anjurannya, iaitu SKM Operasi Homestay dan SKM Penyediaan dan Koordinasi Homestay. Infra telah diluluskan oleh JPK sebagai Pusat Bertauliah Awam di bawah KPLB pada ketika itu bermula daripada tahun 2010 dengan fasiliti-fasiliti yang lengkap untuk digunakan atau diperlukan bagi berfungsi sebagai pusat bertauliah bagi khusus SKM Operasi Homestay. Antara fasiliti-fasiliti yang diperlukan adalah seperti rumah homestay, iaitu modelnya, store ataupun inventory, dapur memasak, bilik kuliah, ruang rekreasi, makmal, komputer, ruang budaya dan lain-lain lagi. Dan juga kapasiti pelatih yang telah diluluskan oleh JPK adalah seramai 25 orang bagi sesebuah kelas. Pada tahun 2018, kita mengorak langkah lagi dengan persetujuan dan kerjasama dari JAKWA, khusus SKM Operasi Homestay secara pengiktirafan pencapaian terdahulu atau PPT buat pertama kalinya. Kita buka penyertaannya kepada peserta dari kalangan masyarakat orang asli dan sebanyak 8 siri kursus berjaya dilaksanakan pada tahun tersebut. Namun begitu, pada tahun 2020 kita berhentikan pelaksanaan kursus ini disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan Infra menyambung semula pelaksanaannya pada tahun 2022. Selain dari pelaksanaan kursus,
beberapa kajian dan penilaian juga telah dilaksanakan terhadap semua kursus-kursus pengurusan homestay anjuran infra. Antara kajian yang telah dilaksanakan adalah kajian oleh infra bagi laporan penilaian outcome 2011 bagi kursus SKM homestay tahap 2 siri 1 2010, kajian oleh infra pada tahun 2013 bagi laporan kajian outcome keberkesanan kursus asas pelancongan desa terhadap pembangunan homestay di negeri Sarawak. Seterusnya kajian oleh MOTEC pada tahun 2017 iaitu kajian Business Strategies for Upscaling the Malaysian Homestay Experience oleh Universiti Teknologi Malaysia, dan yang paling terkini kajian penilaian outcome bagi SKM Homestay tahap 2 yang dilaksanakan sendiri oleh pihak infra pada tahun 2022. Dan daripada hasil-hasil kajian ini telah membuktikan bahawa pelaksanaan kursus berkaitan telah memberikan manfaat yang signifikan kepada kumpulan sasar, iaitu kepada tuan-tuan dan puan-puan sendiri sebagai operator homestay, dari konteks peningkatan pendapatan tuan-tuan dan puan-puan, pengiktirafan dari pihak ketiga ataupun badan antarabangsa, penjanaan peluang perniagaan, pengembangan perniagaan dan juga pembangunan ekonomi masyarakat setempat. Dan pada petang ini kita semua akan menjadi saksi pada kegigihan dan kejayaan para pelatih dan peserta program pembangunan kemahiran dan kompetensi infra seramai 74 orang graduan. Graduan-graduan ini adalah yang berjaya menyempurnakan kursus-kursus seperti mana yang telah saya maklumkan sebentar tadi, iaitu ke-44 kursus persijilan yang dianjurkan oleh infra pada tahun 2023. Bagi kursus-kursus yang kita laksanakan ini, dia berfokuskan kepada kumpulan sasar, kepada masyarakat orang asli, pengusaha homestay luar bandar yang berdaftar di bawah MOTEC, serta kaki tangan infra dan kemas yang bertindak sebagai tenaga pengajar dengan keseluruhannya 4 kursus dan total seramai 74 orang. Bagi kursus pemandu pelancong berkemahiran alam semula jadi setempat fokus masyarakat orang asli pula, kursus ini julung kali dianjurkan oleh infra pada tahun ini, dan hasil daripada kohort pertama ini seramai 20 orang pelatih telah berjaya dan akan memiliki lesen pemandu pelancong berkemahiran alam semula jadi, yang mana kursus ini memberikan peserta latihan menjadi pemandu pelancong yang profesional, dan selain daripada itu memberi peluang kepada masyarakat orang asli untuk mendapatkan lesen pemandu pelancong ataupun green badge. Tahniah diucapkan. Dan bagi kursus sijil pegawai latihan vocational VTO tahap 3 pula, kursus ini khas untuk mempersiapkan tenaga pengajar, terutamanya tenaga pengajar infra, supaya lebih kompeten, bersistematik dan diiktiraf dalam bidang TVET, serta mampu mengaplikasikan kaedah pembelajaran dan pengajian yang berkesan, bersesuaian dengan misi dan visi infra untuk menjadi pusat kecemerlangan dalam bidang latihan dan juga sebagai pusat bertauliah bagi pensijilan kemahiran Malaysia. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, sekali lagi saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan infra dan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Hajah Rubiah binti Haji Wang, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, atas kesudian merasmi dan seterusnya menyampaikan sijil kepada kesemua graduan program pembangunan kemahiran dan kompetensi infra pada petang ini. Ucapan terima kasih juga infra ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Cik Murad Sayang bin Ramjan, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar KKDW, yang sentiasa memberikan kepercayaan, sokongan dan sumbansaran yang positif kepada infra untuk kami terus-menerus membangunkan keupayaan masyarakat luar bandar melalui pelaksanaan latihan dan penyelidikan. Tidak dilupakan juga kepada Ketua Pengarah Jakwa Yang Berbahagia Datuk Hajah Safiah binti Datuk Muhammad Nur atas kerjasama dan komitmen Jakwa selama ini bersama-sama dengan infra membantu membangunkan modal insan masyarakat orang asli agar sama-sama ke hadapan dari segi sosioekonomi tanpa mengubah adat dan budaya dan maju dalam acuan sendiri. Saya panjangkan juga ucapan terima kasih kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia iaitu MOTEC dan Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK yang telah banyak memberikan kerjasama penuh kepada infra selama ini. Dan yang paling penting adalah sekalung syabas dan tahniah kepada semua graduan yang akan dipersijilkan pada petang ini. Pihak infra mengucapkan ribuan terima kasih atas komitmen tuan-tuan dan puan-puan sepanjang menuntut ilmu di infra, dan diharapkan ilmu dan kemahiran yang diperoleh dari kursus-kursus tersebut dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam pengembangan perusahaan homestay tuan-tuan dan puan-puan sendiri, dan seterusnya memberikan limpahan manfaat kepada komuniti setempat. Letih berjalan di tengah pekan sehingga sebentar di gerai City. Terima kasih kami ucapkan atas segala jasa dan bakti.
Merah menyala si buah ceri, sungguh cantik berseri-seri. Terima kasih ucapan diberi kerana sudi datang kemari. Akhir kata daripada saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Puan Noraina binti Mas Duki alias Abdul Hanan atas ucapan alu-aluan yang disampaikan. Hadirin yang dihormati, bagi meneruskan acara, kini majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Datuk Haji Rubiah binti Haji Wang, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah untuk menyampaikan ucapan perasmian dan seterusnya menyempurnakan upacara penyampaian CJ Convocation. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam luar bandar sejahtera. Yang berbahagia Datuk Cik Murad Sayang bin Ramjan, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Yang berbahagia Datuk Sapiah binti Datuk Muhammad Nur, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakwa. Yang berusaha Puan Noraina binti Mas Duki alias Abdul Hanan, Pengarah Institut Kemajuan Desa IMPRA, pengurus-pengurus besar agensi lembaga kemajuan wilayah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, ketua-ketua jabatan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, setiausaha bahagian KKDW, Presiden Pertubuhan Pengusaha Homestay Malaysia, Presiden Persatuan Kampung Stay and Homestay Malaysia, barisan para pendidik Institut Kemajuan Desa, para graduan bagi Majlis Convocation Majlis Pembangunan
modal insan dan sistem penyampaian. Dalam hal ini, KKDW memberi tumpuan utama kepada kawasan luar bandar untuk diberi nafas baru dan menjadi hub ekonomi yang berdaya saing pada satu masa nanti. Sumber daya utama kawasan luar bandar adalah penduduknya, iaitu berdasarkan data demografi penduduk Malaysia pada tahun 2021 yang mencatatkan 8.05 juta orang, iaitu 24.7% merupakan penduduk luar bandar daripada 32.58 juta orang penduduk Malaysia keseluruhannya. Adalah amat penting untuk sumber ini dibangunkan keupayaannya dalam pelbagai ilmu dan bidang kemahiran agar dapat bertindak sebagai pemangkin kepada pembangunan kawasan luar bandar. Tidak dapat kita nafikan pada masa ini, kawasan luar bandar berhadapan dengan pelbagai cabaran-cabaran baru seperti globalisasi, perubahan iklim, bencana alam dan revolusi perindustrian 4.0. Selain pada itu, cabaran-cabaran yang sedia ada yang berada di bawah bidang kuasa dan tanggungjawab KKDW seperti kebolehcapaian, kemiskinan, sejahtera dapat direalisasi dan akhirnya merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar. Kawasan luar bandar juga disasarkan akan mampu menawarkan peluang pekerjaan dan perniagaan yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar dan menjadi feeder kepada kawasan bandar. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, KKDW sentiasa komited dalam menyediakan ekosistem TVET kemahiran yang kukuh sebagai teras utama kepada pembangunan sosioekonomi negara. Inisiatif ini akan meningkatkan lagi keberhasilan pendidikan kemahiran sebagai pemacu perubahan dan melonjakkan modal insan berkemahiran tinggi dalam masyarakat. Pemerkasaan TVET harus diperjuangkan selaras dengan hasrat kerajaan untuk menjadikan TVET antara pilihan utama pendidikan dan kerjaya, khususnya belia luar bandar dan amnya masyarakat luar bandar. Dalam hal ini, jabatan dan agensi-agensi di bawah KKDW akan terus diperkasakan, khususnya dalam sektor TVET. Program TVET Community adalah sebahagian inisiatif TVET yang berbentuk kemasyarakatan untuk dibudayakan secara meluas di seluruh negara. Ini termasuk program TVET Junior, program TVET Tahfiz, program TVET Aras Tinggi, program TVET Tekno Usahawan, program pendigitalan TVET yang akan menjadi kerangka asas KKDW memartabatkan TVET seterusnya memenuhi permintaan pasaran. Sejak penubuhannya pada tahun 1996, Infra sebagai sebuah institusi latihan di bawah KKDW telah diberi mandat yang besar dan signifikan dalam membangunkan dan melaksanakan kursus serta program latihan dan penyelidikan dalam konteks pembangunan luar bandar ataupun kawasan pendesaan.
Antara fokus utamanya adalah kepimpinan, pengurusan dan juga pentadbiran desa. Infra yang merupakan pusat bertauliah yang telah didaftarkan di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK, Kementerian Sumber Manusia, bermula pada tahun 2010. Pentauliahan pusat bertauliah dibuat setiap 3 tahun sehingga kini, yang diluluskan untuk melaksanakan program pensijilan kemahiran, yaitu Sijil Kemahiran Malaysia, pengkhususan dalam program homestay. Pensijilan ini mensasarkan masyarakat ataupun usahawan homestay ataupun generasi pelapis mereka yang terdiri daripada golongan belia luar bandar untuk dibantu bagi meningkatkan kemahiran mereka dalam melaksanakan perusahaan, pelancongan dan inap desa agar berdaya maju, berdaya saing dan berdaya tahan serta memenuhi standard pengusahaan penginapan. Selari dengan Trust Dasar Pembangunan Luar Bandar, Trust 2, yaitu keusahawanan sebagai pemacu kepada pembangunan ekonomi. Infra tidak bergerak sendiri dalam melaksanakan kursus-kursus berkaitan. Infra telah melaksanakan kerjasama merentas kementerian dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, MOTEK, bagi mengangkat industri pelancongan dan inap desa ke satu tahap yang tinggi dan setara dengan industri perhotelan dalam beberapa bidang hospitality. Malah tidak dapat dinafikan, industri pelancongan dan inap desa ini mempunyai banyak tarikan berbanding dengan perhotelan, dengan menggabungkan penginapan dan pengalaman tinggal di desa dengan elemen-elemen seperti kebudayaan dan aktiviti setempat, kulineri, eko pelancongan dan banyak lagi. Kita juga boleh berbangga dengan Infra yang merupakan satu-satunya institusi latihan di Malaysia yang menawarkan latihan kemahiran dalam bidang pelancongan dan inap desa. Infra juga telah dikenal pasti oleh pihak MOTEK sebagai pakar rujuk dalam bidang ini, dan MOTEK sentiasa menyokong Infra dalam pembangunan kapasiti jurulatihnya dalam operasi homestay. Selain daripada itu, maklum balas yang sangat positif juga diterima daripada bekas-bekas peserta antarabangsa yang pernah menghadiri kursus-kursus di bawah Malaysian Technical Cooperation Program MTCP dan African ASEAN Rural Development Organization ARDU yang dianjurkan oleh Infra dalam bidang pembangunan luar bandar. Mereka amat tertarik dengan konsep pelancongan dan inap desa bagi membantu perkembangan ekonomi masyarakat luar bandar. Malah turut mencadangkan Infra untuk menawarkan kursus-kursus berkaitan kepada pembuat dasar dan pemain industri di kalangan negara-negara ahli MTCP dan ARDU agar konsep ini dapat disebar luaskan kepada negara-negara membangun yang lain. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pagi tahun ini Infra telah melaksanakan 4 kursus di bawah program pembangunan kemahiran dan kompetensi yang bertujuan membangunkan kumpulan sasar yang berkaitan dengan bidang operasi homestay. Pada petang ini kita akan menyaksikan penyampaian pengiktirafan dan sijil kepada 74 orang pelatih yang telah tamat kursus dan layak menerima persijilan di pusat bertauliah Infra bagi sijil-sijil seperti yang dimaklumkan, yaitu kursus sijil kemahiran Malaysia operasi homestay tahap 2,
kursus sijil kemahiran Malaysia operasi homestay tahap 2 secara pengiktirafan pencapaian terdahulu, kursus pemandu pelancong berkemahiran alam semula jadi setempat yang fokusnya masyarakat orang asli, dan kursus sijil pegawai latihan vocational tahap 3. Bagi kursus SKM operasi homestay tahap 2 dan kursus SKM operasi homestay tahap 2 secara pengiktirafan pencapaian terdahulu, tujuan utama kedua-dua kursus adalah untuk meningkatkan tahap profesionalisme dalam kalangan penyelaras dan pengusaha homestay luar bandar bagi melahirkan masyarakat desa yang berilmu, mahir dan cemerlang, dan seterusnya menyumbang kepada keperluan tenaga kerja mahir sektor pelancongan desa dan homestay. Pada kali ini saya dimaklumkan kursus SKM operasi homestay tahap 2 secara pengiktirafan pencapaian terdahulu menyasarkan peserta dari masyarakat orang asli di bawah Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA, dan mereka juga adalah pengusaha homestay luar bandar yang berdaftar di bawah Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia. Begitu juga kursus juga dihadirkan oleh tenaga pengajar infra yang perlu disijilkan sebagai keperluan untuk menjadi jurulatih bertauliah. Bagi kursus pemandu pelancong berkemahiran alam menjadi setempat, fokus masyarakat orang asli adalah bertujuan untuk melatih peserta menjadi pemandu pelancong yang profesional, di mana peserta didedahkan dengan produk dan perkhidmatan pelancongan, etika pemandu pelancong, teknik dan kaedah mengurus pelancong, aspek keselamatan dan juga kesihatan pelancong. Kursus ini difokuskan kepada masyarakat orang asli bagi membuka peluang kepada peserta untuk mendapat lesen pemandu pelancong. Manakala bagi kursus sijil pegawai latihan vocational tahap 3 bertujuan melahirkan jurulatih dan tenaga infra yang kompeten, sistematik dan diiktiraf TVET serta mampu mengaplikasikan kaedah pembelajaran dan pengajaran yang berkesan dan bersesuaian dengan visi infra menjadi pusat kecemerlangan dan bidang latihan sebagai pusat bertauliah bagi pensijilan kemahiran Malaysia. Di kesempatan ini saya ingin nak merakamkan jutaan terima kasih dan sabas kepada semua warga infra yang sentiasa komited memberi sokongan dan dokongan yang tidak berbelah bagi kepada masyarakat luar bandar bersesuaian dengan misi dan visi infra, dan seterusnya mendukung aspirasi dasar pembangunan luar bandar 2030. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan, puan-puan, para gaduan yang saya hormati sekalian, sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan saniah dan sabas kepada para graduan kerana telah berjaya menamatkan pengajian tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Harapan saya dengan adanya orang kata tauliah ini, tuan-tuan puan-puan akan memastikan industri pelancongan luar bandar ataupun inap desa dapat dibangunkan dengan lebih hebat lagi dengan sistem pengurusan kualiti yang lagi baik pada masa akan datang. Memandangkan tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian, luar bandar ni merupakan satu kawasan yang mempunyai daya penarik yang amat baik, amat bagus, yang amat tinggi, memandangkan ekosistem yang terdapat di kawasan luar bandar itu sendiri menyumbangkan produk pelancongan yang yang menarik. Apatah lagi kita dapati kita perolehi di kawasan-kawasan perkampungan orang asli. Kedudukan lokasi perkampungan
orang asli ya di negara kita ni sebenarnya satu orang kata rahmat yang boleh menjadikan sumber ekonomi baru kepada penduduk-penduduk setempat dalam menjana pendapatan, meningkatkan pendapatan melalui industri pelancongan. Cara hidup orang asli, keadaan ataupun landscape kehidupan mereka boleh menjadikan satu daya tarikan yang lebih, orang kata, lebih baik, lebih menarik kepada pelancong-pelancong dalaman, malah juga pelancong-pelancong luar negara. Jadi harapan saya kali ini KKW dan juga Infra kita berusaha untuk memastikan modal insan, pembangunan modal insan dalam memastikan kualiti pelancongan luar bandar yang kita ambil penekanan sebagai salah satu sumber ekonomi luar bandar pada masa ini. Begitu juga setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada Infra yang telah pun menjadi penganjur dan pelaksana kepada program pembangunan kemahiran dan kompetensi khususnya kursus SKM operasi homestay yang telah dilaksanakan. Saya percaya begitu juga terima kasih kepada semua jabatan, agensi, para peserta yang menyokong dan menjayakan program ini. Saya percaya majlis convocation ini bukti kepada tuan-tuan, puan-puan setelah melalui pelbagai cabaran dalam menuntut ilmu dan pengiktirafan yang diterima merupakan satu detik manis yang kita sama-sama hargai dengan bakat sokongan keluarga masing-masing. Semoga segala ilmu yang diperolehi dapat dimanfaatkan dan menzahirkan lebih banyak idea dan penambahbaikan dalam perniagaan masing-masing dan seterusnya membantu komuniti dan penduduk sekitar dalam memastikan luar bandar bertambah makmur dan sejahtera. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Convocation Program Pembangunan Kemahiran dan Kompetensi Infra pada tahun 2023. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Dato' Haja Rubiah. Dimohon Yang Berhormat Dato' Haja untuk ke tengah pentas untuk acara seterusnya. Majlis juga menjemput Dif-Dif Kehormat untuk mengiringi Yang Berhormat Dato' Haja bagi acara penyampaian sijil. Hadirin yang dihormati, majlis akan diteruskan dengan acara penyampaian sijil convocation program pembangunan kemahiran dan kompetensi Institut Kemajuan Desa Infra. Untuk makluman Yang Berhormat Datuk serta hadirin yang dihormati, penyampaian sijil ini akan diserahkan kepada 74 orang penerima. Penerima bagi sijil Kemahiran Malaysia SKM Operasi Homestay Tahap 2, Puan Farah Nadiah binti Jailan, Elias Dahlan. Encik Emmanuel Jaafar, Puan Lovita Adam, anak Engai. Puan Maizatul Akmal binti Mazni, Encik Muhammad Hafizuddin bin Haji Hashim. Encik Muhammad Anas Putra bin Najib, Encik Najib bin Yunus.
Encik Zul Iskandar Shah bin Zuhairi. Penerima bagi Sijil Kemahiran Malaysia SKM Operasi Homestay Tahap 2 secara pengiktirafan pencapaian terdahulu, Tuan Haji Abu Bakar bin Haji Yusof. Puan Arlida binti Ahmad. Encik Azizi anak laki Johan. Puan Cik Rasidah binti Marazi. Encik Dampi anak Manggi. Puan Farizan binti Razali. Encik Fadlullah bin Mat Matar. Encik Frankie anak lelaki Mias. Puan Hairani binti Solo. Encik Hamdan bin Ibrahim. Encik Helmi bin Naim Ahmad. Encik Jali anak lelaki Cayo. Encik Kamarul Arifin bin Ramli. Encik Khairul Hakimin bin Sahariman. Encik Khairul Nizam bin Tapung. Encik Mistam bin Taib. Encik Muhammad Rizwan bin Aji alias Meraji. Encik Muhammad Khairi Nizam bin Muhammad Kasim. Encik Muhammad Mizwan bin Kuswiri. Encik Mustaqim bin Muhammad. Encik Muhammad Jamil bin Asun. Encik Muhammad Nur
Puan Nurul Heli Natasha binti Muhammad Panda. Encik Rashid bin Karim. Puan Riainis, anak perempuan Jeffrey. Encik Roy bin Hani. Puan Rosita binti Omar. Puan Rugaya binti Abdul Mumin. Encik Salim bin Long. Puan Sharifah binti Ishak. Puan Siti Sarah binti Syarif. Encik Sudin bin Uda. Puan Siti Sarah binti Syarif. Encik Yusri bin Ahang. Puan Wahyuna binti Ruslan. Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Zaidi bin Abdul Razak. Encik Zohaimi bin Muhammad Sori. Penerima bagi sijil Pegawai Latihan Vokasional VTO Tahap 3 Encik Ahmad Zainul bin Muhammad Asta. Encik Dahali bin Marali. Encik Hasrul Husaini bin Mat Desa. Puan Norma binti Abdul Latif. Encik Samsul Anwar bin Ahmad Sukri. Puan Wan Zaliha binti Wan Abdullah. Puan Zuraida binti Zainul. Penerima bagi
khusus pemandu pelancong berkemahiran alam semula jadi setempat. Tahap 2, fokus masyarakat orang asli. Encik Amran bin Anda. Encik Armi bin Ismail. Encik Azizi anak lelaki Johan. Encik Billy bin Jali. Puan Farizan binti Razali. Encik Fazal bin Darus. Encik Harry anak lelaki Kudus. Encik Helmi bin Naim Ahmad. Encik Jalaluddin bin Yoklam. Encik Jaminan anak lelaki Alam. Encik Muhammad Nur bin Lengan. Encik Muhammad Jamil bin Asun. Encik Rashid bin Karim. Encik Salim bin Long. Encik Sudin bin Uda. Encik Syahrul Hamizi anak lelaki Razali. Encik Yusri bin Aham. Dan penerima CJ yang terakhir, Encik Zaini bin Busu. Hadirin yang dihormati, bagi meneruskan acara kemuncak pada hari ini, majlis akan menganugerahkan sebanyak 6 kategori bagi pelajar terbaik. Dengan ini diumumkan pelajar terbaik wanita dan lelaki bagi kursus Sijil Kemahiran Malaysia SKM Operasi Homestay tahap 2. Puan Maizatul Akmal binti Mazni.
pelajar terbaik bagi kursus Sijil Kemahiran Malaysia SKM Operasi Homestay Tahap 2 Fokus Masyarakat Orang Asli, Encik Yusri bin Ahang. Seterusnya diumumkan pelajar terbaik lelaki dan wanita bagi kursus CJ Pegawai Latihan Vokasional VTO Tahap 3, Encik Ahmad Zainul bin Muhammad Asta. Puan Normah binti Abdul Latif. Dan diumumkan pelajar terbaik bagi kursus pemandu pelancong berkemahiran alam semula jadi setempat tahap 2 Fokus Masyarakat Orang Asli, Encik Muhammad Jamil bin Asun. Tahniah diucapkan kepada semua graduan. Terima kasih Yang Berhormat Dato' Haji Rubiah serta Dev-Dev Kehormat atas penyempurnaan Majlis Penyampaian CJ Convocation itu tadi. Bagi mengabadikan kenangan, Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Dato' Haji serta Dev-Dev Kehormat untuk turun ke bawah pentas bagi sesi bergambar.